Assalamualaikum semua. Okay, insyaAllah dalam video ini kita akan bincang jawapan pada soalan peperiksaan pertengahan tahun Akidah tahun 3. Okay, jawapan yang cikgu akan bagi ini, cikgu nak kamu tanda menggunakan pen merah ataupun pensel warna berwarna merah. Boleh pilih sama ada dua tu. Dan pastikan jawapan yang betul kamu tanda right, dan jawapan yang salah kamu tanda pangkah, dan kamu bulatkan jawapan yang betul tu guna pen merah ataupun pensel warna merah. Baik, kita mula InsyaAllah cikgu akan bagi penerangan. Cikgu akan bagi jawapan dan juga penerangan. Okey, bahagian 1, 30 markah. Pilih jawapan yang betul. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Jawapannya ba, bukannya Nabi Muhammad, bukannya Nabi Musa. Okey, yang kedua, apakah hukum beriman kepada kitab? Jawapannya adalah jim, wajib. Siapa yang tak beriman kepada kitab, hukumnya berdosa besar. Soalan nombor 3, Al-Quran diturunkan secara alif, beransur-ansur, bukannya serentak dan bukannya bergila-gila, beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Yang keempat, antara berikut yang manakah bukan kelebihan Al-Quran? Jawapan dia adalah jim, cerita sejarah. Kelebihan Al-Quran yang bukan, dia tanya yang bukan, yang bukan kelebihan Al-Quran adalah cerita sejarah. Jadi siapa jawab jim, boleh tanda right. Okey, Ahmad, nombor 5, Ahmad perlu menyimpan Al-Quran di tempat yang tinggi. Al-Quran ni kita kena simpan di tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang bersih. Tak boleh simpan dekat tempat yang bahaya. Contohnya macam dekat tangga. Dekat tangga bahaya, orang lalu lalang, takut Al-Quran tu terjatuh. Dan juga tak boleh simpan dekat tempat yang kotor. Contohnya macam dalam tandas. Soalan yang keenam, orang Islam wajib beriman kepada hari kiamah, bukannya hari kemenangan, dan juga bukan hari permulaan. Jawapannya alif. Okey, nombor 7, siapakah yang meniup sangkakala? Jawapannya juga alif, Malaikat Israfil. Malaikat Jibril, tugas dia menyampaikan wahyu, dan Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu syurga. Baik, kita tengok sebelah ni, soalan nombor 8. Hari kiamah adalah bukti kekuasaan alif, Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kekuasaan manusia dan juga bukannya kekuasaan jin. Okey, soalan nombor 9, apakah dalil nakli hari kiamah? Dalil nakli ni dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Jawapannya adalah surah Al-Zalzalah, yang iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu adalah dalil nakli tentang hari kiamah. Okey, soalan nombor 10, apakah maksud ya musa'ah? Ya musa'ah ni dalam bahasa Arab, dia minta maksud dia. Maksud dia adalah alif, hari masa. Yaum ni hari, sa'ah ni masa. 11, baqa'u, artinya baqa'u ni pun perkataan dalam bahasa Arab. Maksud dia adalah kekal, bukannya berkuasa, bukannya musnah, jim. Okey, soalan nombor 12, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat binasa. Takkanlah Allah Ta'ala bersifat binasa. Sifat binasa ni adalah sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nombor 13, apakah hukum tidak mempercayai sifat baqa'? Hukum dia adalah jim, berdosa besar. Berdosa besar kalau kita tak mempercayai Allah tu bersifat dengan kekal. Nombor 14, manusia wajib mengakui keagungan Allah, bukannya tidak boleh, bukannya tidak perlu, wajib. Nombor 15, lawan bagi sifat baqa' ialah alif, fana'u. Fana'u maknanya binasa, baqa'u maksudnya kekal. Lawan bagi kekal adalah binasa. Binasa dalam bahasa Arab adalah fana'u. Baik, kita pergi kepada markah bahagian B. Bahagian B 70 markah. Lengkapkan proses kehidupan manusia, bermula dengan bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian dewasa, seterusnya orang tua, dan juga selepas tu mati. Macam sekarang ni kamu berada pada peringkat kanak-kanak, cikgu berada pada peringkat dewasa. Seterusnya, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Dia dah bagi jawapan dekat atas ni. Kita pilih je jawapan ni untuk isi dekat tempat kosong kat bawah ni. Okey, yang pertama, soalan nombor 21.
kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ibrani ni bahasa kuno lah, bahasa lama. Sekarang ni cikgu tak pasti ada lagi tak bahasa ni, rasa macam tak ada dah. Okey, nombor 22 Al-Quran. Jawapan dia adalah Al-Quran. Diturunkan ni bukannya turunkan. Dia tersalah tulis. Diturunkan pada 17 Ramadan. Dia juga dikenali sebagai hari nuzul Quran. 23. Janji Allah Subhanahu Wa Taala adalah benar dan pasti berlaku. Jawapan dia berlaku. Apa saja yang Allah Taala janjikan, Allah Taala berkata akan jadi sekian-sekian, akan jadi peristiwa macam ni, akan berlaku. Nombor 24, solat. Jawapan dia solat. Solat adalah senjata utama orang Islam. Senjata utama bagi orang Islam adalah solat. Jadi kena solat. Jangan tinggalkan solat, lagi-lagi solat yang fardu. Nombor 25, manusia tidak dapat lari daripada berlakunya hari kiamat. Hari kiamat ni pasti berlaku dan manusia tidak dapat mengelakkan diri daripada berlakunya hari kiamat tu. Baik. Okey, seterusnya, lorekkan pernyataan yang betul. Lorekkan ni dia macam ni tau. Dia bukannya kamu kena warnakan semua, tak. Dia lorekkan, dia garis-garis macam tu saja. Okey, antara dua ni, contoh 26 ni kan, kita kena pilih yang mana satu yang betul. Kalau 26, Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir sekalian alam, bukannya malaikat. Nombor 27, taat kepada ibu bapa, bukannya derhaka kepada ibu bapa. Nombor 28, belajar bersungguh-sungguh. Ini jawapan dia. Nombor 29, takut untuk melakukan kejahatan. Ini jawapannya betul. Dan nombor 30, menjaga alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata, jangan pergi tebang pokok sesuka hati, patahkan ranting apa semua, tak boleh. Baik. Seterusnya, lengkapkan jadual di bawah dengan pilihan jawapan yang betul. Ni pun sama, dia dah bagi dah pilihan jawapan kat atas ni, kita just isi je kat bawah ni. Okey, nombor 31, kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Kipti ni pun bahasa lama, bahasa kuno. Okey. Seterusnya, nombor 32, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Jawapan dia Ibrani. Seterusnya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Ibrani juga. Dan yang seterusnya 35, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Al-Quran yang kita baca sekarang ni dalam bahasa Arab lah. Baik. Kita pergi pada seterusnya, padankan bahagian alif dengan bahagian ba. Bila soalan padankan ni, kena pakai pembaris. Jangan main garis macam tu je. Dia ada bagi dah kat tepi ni, dan kita kena padankan sama ada faedah beriman kepada hari kiamat ataupun akibat tidak beriman kepada hari kiamat. Okey, 36. Tidak mendapat rahmat Allah adalah akibat. Akibat yang bawah ni. Patuh kepada perintah Allah adalah faedah atas. Takut untuk melakukan maksiat adalah faedah. Malas berusaha adalah akibat. Dan melakukan ibadah dengan ikhlas adalah faedah. Okey, dapat Okey, kita pergi pada seterusnya, lengkapkan jadual di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. Ni pun sama, dia dah bagi dah jawapan kat atas ni, kita isi je dekat tempat kosong bawah ni. Okey, dia bagi kat sini tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat kita kena isi kat sini, tanda besar dekat sini. Okey, tanda kecil yang pertama, bermewah-mewah mendirikan masjid. Bermewah-mewah mendirikan masjid. Nak buat masjid yang cantik ni tak ada masalah, tapi sekarang ni orang sibuk nak buat masjid. Masjid aku yang paling lawa, masjid aku yang paling besar. Tak salah. Tapi apa yang utamanya ialah kita mengimarahkan masjid. Cuma sekarang ni tak boleh lah, ada limit. Nombor 42, penaklukan Baitul Maqdis yang terjadi di tanah Palestin, tanah suci Palestin sekarang ni. 43, ramai orang soleh meninggal dunia. Sekarang ni pun kalau kamu tengok, ramai dah ulama-ulama, orang alim, orang-orang yang baik dah meninggal dunia. Okey, itu tanda kecil. Okey, jawapan ni tak semestinya ikut urutan ni. Janji kamu tulis mana-mana antara jawapan ni, tak kisahlah yang ni kamu tulis kat atas ke, yang ni kamu tulis kat tengah ke, yang ni tulis kat bawah ke, tak kisah. Janji kamu tulis jawapan ni.
Jadi siapa yang tulis jawapan ni, tak kisahlah nombor mana-mana pun, kamu tanda je betul. Okey, tanda besar pula ialah yang pertama, runtuhnya Kaabah. Kaabah dekat Mekah tu akan runtuh. Dan yang 45, lahir Dajjal. Nauzubillah min zalik, daripada kita tergolong daripada pengikut dia. Semoga diberi perlindungan oleh Allah Taala. Yang ni pun sama. Kalau kamu tulis runtuhnya Kaabah kat bawah, lahir Dajjal kat atas pun betul. Dia tak semestinya ikut turutan macam ni. Okey. Dan yang terakhir, padankan perbuatan baik yang disebut di dalam Al-Quran berdasarkan gambar yang diberi. Ni dia dah bagi dah apa perbuatan-perbuatan baik tu, dan sebelah ni dia bagi gambar. Dan kena sesuaikan dan kena padankan menggunakan pembaris. Okey, menunaikan solat yang ini. Orang ni tengah sujud ni. Menuntut ilmu yang bawah ni, gambar 2 orang pelajar pergi ke sekolah. Taat ibu bapa yang ni, yang bawah sekali, dia bersalam dengan mak dia. 49, menutup aurat yang atas sekali, nampak pelajar yang lelaki tu dia pakai seluar panjang, yang perempuan dia pakai tudung, dia pakai lengan baju panjang. Dan bersedekah ialah yang ni, yang nampak ni gambar ni, orang tu bagi sedekah dekat orang miskin. Okey, baik, itu saja, wallahu alam bissawab. Jadi kamu tandakan dan kamu tulis dekat sini, kamu dapat berapa markah. Contohnya bahagian A, bahagian alif. Bahagian alif tu yang ni. Bahagian alif tu yang ni 30 markah kan. Bermakna satu soalan 2 markah. Kalau kamu betul satu soalan, maknanya kamu dapat 2 markah. Kalau salah satu soalan, kena potong 2 markah. Jadi kamu kira ada berapa, kamu tulis sini. Bahagian bar pun sama. Bahagian bar dia 70 markah. Kamu kira dapat berapa betul, berapa salah, kamu tulis markah kat sini. Lepas tu kamu tambahkan alif dengan bar ni, jumlah dia kamu tulis kat sini. Lepas tu kamu dapatlah berapa markah kamu. Okey, baik, itu saja daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.